This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membuat rakaman semula tentang topik perkongsian amalan terbaik guru bidang pendidikan Islam SK Putrajaya Presin 51. Baiklah, kita teruskan dengan melihat slide yang berikutnya, iaitu slide pertama. Kenapa kita perlu menulis kajian tindakan? Antaranya, seperti yang telah kita ketahui, kajian tindakan ini merupakan salah satu kriteria yang dikira di dalam peningkatan profesionalisme guru berdasarkan pelan pembangunan profesionalisme yang berterusan ataupun PPPB, di mana apabila kita telah menghasilkan sebuah kajian tindakan yang lengkap, telah didokumentkan, kemudian kita bentang dan kemudian kita dapat sijil, maka kita boleh gunakan sijil itu untuk didaftarkan di dalam SPLKPM di bahagian pendidikan dan insyaAllah kita akan mendapat 10 mata kredit. Yang ni kita perlu rujuk pada SU LDP sekolah masing-masing lah. Kemudian yang kedua, kenapa perlu tulis kajian tindakan ni? Kajian tindakan ni sebenarnya bukanlah benda baru, bukannya benda yang kita nak cipta, tetapi perkara yang memang kita buat setiap hari. Setiap apa? Sebab apa? Sebab ia sebenarnya merujuk kepada refleksi yang memang yang telah kita tulis. Contohnya, pada hari tersebut, terdapat satu daripada 40 orang murid kita tidak berjaya mencapai objektif pengajaran pada hari itu. Maka kita pun pada masa yang akan datang, dah tentu kita akan bagi latihan pada dia. Kita akan bantu juga murid tersebut sampailah beliau berjaya mencapai objektif yang telah kita tetapkan. Cumanya, kita tidak dokumentkan sahaja apa yang telah kita buat kepada murid kita. Sebenarnya, kajian tindakan ini secara ringkasnya ialah merupakan sebuah kisah misi penyelesaian masalah murid kita, cerita murid kita, antara kita dan murid kita, bukannya murid orang lain. Cuma kita saja yang tahu kisah murid kita ini. Macam mana kita bantu murid kita untuk selesaikan masalah beliau. Okey, di sini apakah perkongsian yang ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah kotak bijak R. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di sebelah kiri itu merupakan keadaan kotak bijak R sebelum dicipta, iaitu daripada bahan-bahan yang terbuang, bahan-bahan recycle, dan di sebelah kanan itu pula merupakan kotak bijak R yang telah pun berjaya dicipta. Okay, apa tu kotak bijak R? R itu merujuk kepada Rahmawati, iaitu saya sendiri. Kotak. Kenapa kotak? Iaitu kotak ini merupakan elemen terbesar yang saya gunakan untuk menghasilkan kotak bijak R. Kenapa kotak bijak? Sebab di dalam kotak bijak tu ada beberapa bahagian-bahagian yang akan saya terangkan sebentar lagi. Dia ada nota, ada latihan dan ada checkpoint di mana murid akan mendapat token apabila berjaya menjawab soalan. Okey, apa kotak bijak R ni? Okey, sebelum tu saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang perkongsian kotak bijak R ini. Antaranya, kotak bijak R ni telah pun dikongsikan dengan murid-murid tahun 4 SKPP 51. Juga kotak bijak R ini telah dikongsikan dengan rakan guru SKPP 51. Dan seterusnya, kotak bijak R ini juga telah saya jadikan sebagai inovasi surau Riyadil Jinan SKPP 51 pada tahun 2020. Dan alhamdulillah, pada tahun 2018, semasa pembentangan kajian tindakan di JPWP dan juga projek inovasi peringkat JPWP, kotak bijak R ini telah mendapat tempat Johan. Okey, dan selepas itu, kotak bijak R ini juga berpeluang untuk pergi ke peringkat kebangsaan, tetapi tidak berjayalah, sekadar penyertaan sahaja. Okey, seterusnya
kotak bijak ni juga telah saya kongsikan di YouTube channel saya. Okay, saya akan kongsikan di sini. Okay. Itu langkah 1. Bukan yang kita angan-angankan. Okay, ini langkah 2. Membina cita dan harapan. Bukan mimpi dan igawan. Itu langkah 3. Okey, seterusnya kotak bijak R ini juga telah saya kongsikan di dalam Didik TV KPM slot teruka tajuk Mari Bersuci. Jom kita lihat. Mughalazah najis masih kotak bijak ni kita dah jalan juga tempat solat kita bersih scroller ini untuk jenis najis ini. Kemudian langkah kencing manusia jenis najis Google Meet dan di luar sana, mari kita meneroka apakah 3 jenis-jenis najis menggunakan inovasi kotak bijak R. Kotak bijak, inovasi kotak bijak. Ya, kotak bijak R. Okey, untuk inovasi kotak bijak R ni, untuk kita mengetahui iaitu 3 jenis-jenis najis, iaitu kita apabila kita bermain, kita kena melalui 3 langkah utama. Yang pertama, kita kena pusingkan scroller ini untuk mengetahui jenis-jenis najis. Kemudian, kita pergi ke langkah 2 untuk mengetahui jenis najis. Ustazah akan pusingkan dan bila dia berhenti dekat gambar mana, Ustazah akan terangkan apakah najis ini. Ustazah akan soal. Kemudian langkah 3, murid yang berjaya menjawab soalan, Ustazah akan berikan token ringgit. Wah, kan tu saya nak jawab. Okey, baiklah. Mari kita lihat langkah 1. Di mana langkah 1, murid-murid perlu pusingkan scroller ini sehinggalah mendapatkan padanan warna yang sama bagi tulisan Rumi. Okey, kita pusing. Dah dapat yang sama. Tulisan Rumi peach dengan peach. Ustazah boleh tunjukkan sikit kat kamera Ustazah? Okey. Yang pertama, najis mughallazah. Jenis najis yang pertama, najis mughallazah, najis berat. Apakah itu najis mughallazah ataupun najis berat? Iaitu anjing, babi atau khinzir dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Tak kiralah air liur, air kencing, tahid, mughallazah ataupun kanan yang kedua, air kencing, kanan bayi lelaki bawah kanak-kanak lelaki bawah kalau dia dah minum pusing lagi najis mutawasitah. Ya. Boleh. Okey, Ustazah akan pusingkan anak panah ini. Okey, jeng. Sengitkan sikit boleh. Jatuh Adik Ahmad Zakwan, boleh. Tanya adik Ahmad Zakwan. Boleh, kita sengitkan sikit. Boleh. Jatuh Adik Ahmad Zakwan, boleh. Ustazah ingin bertanya, kalau najis yang berkaitan dengan anjing, apakah najis itu dia termasuk dalam kumpulan najis apa ya adik Zakwan? Okey, silakan. Najis Mughallazah, najis berat. Alhamdulillah, betul. Mumtaz. Okey, Ustazah akan tanya Mastura, muntah kanak-kanak. Okey, Ustazah. Okey. Dengan darah. Okey, baik. Maknanya Ustazah, murid kita ni jawab dengan betul. Ya, betul. Jadi sekarang ni Ustazah kena bagi hadiah. Ya, Ustazah berikan dia token ringgit
Dan demikian tadi merupakan perkongsian kotak BJR di dalam Didik TV KPM slot teroka Mari Bersuci. Dan Alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2021, saya juga telah berkongsi kajian tindakan kotak BJR ini di peringkat JPN Labuan dan Alhamdulillah telah mendapat anugerah emas. Dan pada masa yang sama, pada tahun ini juga, saya telah menyertai pertandingan virtual inovasi Pertubuhan Penyelidikan dan Pendidikan Pendidik Malaysia peringkat kebangsaan dan Alhamdulillah telah berjaya mendapat anugerah emas. Okey, ini merupakan perkongsian dengan rakan panitia pada tahun 2018. Tahun 2018 ya, sebelum pandemik COVID-19, tahun 2018. Dan ini merupakan perkongsian di peringkat sekolah itu semasa pertandingan musola tahun lepas, tahun 2020, di mana inovasi saya ini telah dijadikan sebagai inovasi Surau Riyadil Jinan. Okey, dan ini aktiviti di Surau Riyadil Jinan oleh Ustaz Akimi. Okay, ini gambar saya di Didik TV KPM. Okey, apa lagi? Jomlah kita tulis kajian tindakan. Okay, tajuk kajian tindakan saya ialah meningkatkan kemahiran mengingat tajuk jenis-jenis najis murid tahun 4 Diamond melalui permainan kotak BJR. Okey, kita pergi kepada pengenalan iaitu refleksi. Okey, pada awalnya bila ada satu hari tu saya masuk sebuah kelas itu, dia dapati ada segelintir daripada murid-murid saya ini tidak dapat mengingat jenis-jenis najis. Seperti yang telah kita ketahui, jenis-jenis najis ni ada 3. Mughallazah, muhaffafah dan mutawassitah. Sebutan dia pun lebih kurang dia sama. Okey. Di mana pada kali pertama saya memasuki kelas itu hanyalah berpandukan buku teks dan juga carta BPM lama yang buruk dan nak koyak. Di mana saya dapati penggunaan BPM lama, carta yang lama dan juga teknik talk and chalk ni sangat membosankan murid. Selain itu, latar belakang murid ni pula yang tidak dapat menguasai, tidak dapat mengingat ketiga-tiga jenis najis itu pula, mereka sebenarnya mengalami masalah kekangan masa. Bukannya masa itu tak cukup, tetapi mereka ini hanya bergantung kepada pengajaran guru di sekolah sahaja. Semasa mata pelajaran ulum di dalam kelas sahaja. Kalau dekat rumah, diorang punya parents lebih menekankan kepada subjek akademik atau subjek UPSR sahaja. Pada masa yang sama, ada segelintir daripada mereka ini tidak pergi ke kelas agama pada waktu petang. Okay, ada yang pergi tuition dan yang tak pergi kelas agama, ada yang tak pergi tuition tu habiskanlah masa spend waktu petang tu mungkin buat kerja sekolah ke. Tapi untuk fokus ke subjek agama tu kuranglah. Kemudian berdasarkan latih tubi dan hasil kerja murid menunjukkan murid ni tertukar konsep jenis-jenis najis. Mughallazah ditulis muhaffafah ditulis mutawassitah, bertukar-tukar antara tiga sebutan itulah. Okay, apakah fokus kajian? Fokus kajian kotak BJR ini ialah pada asalnya kita nak bantu murid yang tertukar tentang konsep jenis-jenis najis, iaitu di mana murid tertukar antara sebutan mughallazah, muhaffafah dan juga mutawassitah. Okay, di mana pada asalnya first latihan pertama yang kita beri, murid-murid segelintir murid berikut ni mendapat markah yang rendah. Contohnya kita ada bagi beberapa soalan, dia cuma betul dalam 10% saja. Kemudian kotak BJR ni pun dicipta supaya dapat membantu murid
mengingat jenis-jenis najis. Apakah objektif kajian saya? Secara umumnya, kajian tindakan ini adalah untuk meningkatkan kemahiran mengingat tajuk jenis-jenis najis murid tahun 4 Diamond melalui permainan kotak bijar. Secara khususnya pula, nak bantu murid mengingat jenis-jenis najis dengan mudah iaitu mughalazah, muaffafah, mutawasitah. Kemudian kita nak bantu murid mengulang kaji pelajaran dengan lebih mudah dan menarik. Dan di samping itu, bila murid ni dah dapat menguasai jenis najis dengan baik, secara automatik pencapaian beliau terhadap tajuk tersebut pun akan meningkat. Selain itu, kita juga mahu mengubah persepsi murid bahawa kononnya subjek pelika Islam ni susah difahami dan membosankan. Alai, agama bosannya. Tak nak macam tu Okay, bagaimanakah cara pengumpulan data saya? Saya telah melakukan ujian pra dan ujian pos, semakkan buku tulis dan juga tumbuh kepada murid. Okay, kita buat sebelum kotak bijar diperkenalkan, kita bagi satu set soalan berapa dia betul. Kemudian selepas diperkenalkan kotak bijar, berapa soalan yang dia betul. Kemudian buku tulis ini adalah berdasarkan semakan awal lah, pengumpulan data awal. Dan tumbuh ini ialah tumbuh kita tanya tumbuh untuk kita dapatkan untuk kita dapatkan data, kenapa dia tak faham tajuk jenis najis, macam mana boleh bertukar. Tu semua tu kita dah terangkan di bahagian awal tu lah. Berapa orangkah, apakah sasaran kajian saya? Sasaran kajian saya adalah 10 orang murid tahun 4 Diamond. Okay, pelaksanaan kajian. Bagaimanakah kajian saya ini dilaksanakan? Ini merupakan perancangan pelaksanaan kajian tindakan kotak bijar saya bermula dengan minggu pertama bulan Oktober, mengenal pasti masalah, rancang tindakan, ujian pra, pemeriksaan buku, tumbual, mengenal intervensi, ujian pos, refleksi dan juga penulisan laporan kajian tindakan. Okey, baiklah. Ini merupakan model kotak bijar. Okey, yang telah pun saya tunjukkan tadi. Okey, gambar di sebelah kanan itu ialah gambar semasa pandemik COVID-19, iaitu semasa pandemik COVID-19 ini, cara saya menggunakan kotak bijar ini ialah saya saja yang bermain kotak bijar, murid berada di dekat berhampiran dengan saya yang pusing, kemudian saya tunjuk murid sebut dan murid tak sentuh BBM itulah sebab kita tak nak ada kontak kan. Okay, saya akan tunjukkan. Oh, tadi saya dah tunjuk lupa. Okay, seterusnya kita pergi kepada pelaksanaan kajian. Okay, pengenaan intervensi, menyimak soalan latihan dan sesi soal jawab dengan murid pada asalnya. Kemudian saya mencipta kotak bijar menggunakan kotak, di mana kotak bijar ni bila kita nak bermain atau menggunakannya ada 3 checkpoint. Checkpoint pertama ataupun langkah 1, murid akan memusingkan scroller untuk mendapatkan padanan warna yang sama, iaitu dia nak tahu pengertian najis dan jenis najis. Kemudian kita pergi ke checkpoint yang kedua, iaitu checkpoint yang kedua ni murid akan musing anak panah untuk mencari soalan. Kemudian soalan kefahaman, sejauh mana kefahaman murid-murid ini terhadap jenis najis. Contohnya kalau anak panah tu berhenti dekat gambar anjing. Anjing tu najis apa? Okay, kemudian dekat langkah yang ketiga, murid-murid yang berjaya menjawab soalan ni, beliau akan menerima token ringgit. Okay. Teruskan lagi. Berdasarkan ujian pra dan ujian pos, kita telah berikan 6 soalan ujian pra dan ujian pos dalam bentuk gambar. Saya terlupa nak share di sini, iaitu terhadap 10 orang murid yang telah saya labelkan murid A sampailah
murid J. Okay, iaitu sebelum kotak bijak A diperkenalkan, daripada 6 soalan, mereka ni dapat 3, 4, 5, 3, 2, 4. Okay. Selepas kotak bijak A ni diperkenalkan, berlaku peningkatan markah. Iaitu murid tu daripada 3 dapat 6, daripada 50% dia dapat 100%. Dia berlaku peningkatan lah. Sebabnya apa? Kotak bijak A ni sebenarnya teknik bermain, teknik permainan. Tapi kita jadikan dia inovasi. Okay, kemudian kita pun dah sampai ke slide yang terakhir. Okay, apakah cadangan penambahbaikan terhadap kotak bijak saya ini? Saya bercadang untuk tajuk jenis-jenis najis untuk mengekalkan penggunaan kotak bijak R. Okay, kalau saya ajar lagi tajuk jenis najis, insyaAllah saya akan gunakan inovasi kotak bijak R inilah. Kemudian saya juga bercadang untuk mendigitalkan saya punya kotak bijak R ini, iaitu kita boleh buat dalam bentuk permainan, quizzes ke, macam-macam lah. InsyaAllah akan cuba diusahakan. Sebab saya bentang dekat mana-mana pun. Setakat ni saya ada bentang beberapa tempat. Mereka semua mencadangkan kepada saya supaya mendigitalkan kotak bijak R saya. Dan pada masa yang sama, semasa saya membuat pembentangan di tempat lain, saya juga mendapat cadangan daripada pihak panel supaya mengembangkan lagi kotak bijak R saya ini kepada tajuk yang lain. Okay, mungkin kita boleh tukar isi kandungan pada scroller itu. Boleh tukarlah. Okay, baiklah. Sekian saja perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.